Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk falsafah membangunkan modal insan yang berilmu pengetahuan. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Yusof, Muhammad Ilham Fahmi, Faris Akmal, Amirul Ashraf, Siti Aisyah dan saya Nur Izzati. Isi kandungan bagi pembentangan kami pada hari ini ialah pendahuluan, perbincangan mengenai kepentingan membentuk model insan dalam sesebuah negara, teori epistemologi dalam membentuk individu yang ilmu logik dalam membentuk insan yang berilmu pengetahuan, konsep insan sejahtera dalam membentuk insan yang berilmu pengetahuan. Okey, untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan erti falsafah. Falsafah diambil dari bahasa Greek iaitu filosofia. Philo bermaksud cinta dan sofia adalah hikmah. Secara umumnya adalah ilmu yang mendasar kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga menjelaskan sesuatu perkara. Menurut Plato, falsafah adalah pengetahuan tentang segala perkara yang wujud. Sementara Al-Kindi pula berpendapat bahawa falsafah adalah ilmu mengenai sebab dan realiti Tuhan yang pertama dan merupakan sebab dari realiti. Beliau berpendapat bahawa falsafah adalah ilmu dari segala ilmu, kearifan dari segala kearifan. Sementara Ibn Rushd pula berpendapat bahawa falsafah ialah ilmu yang mengkaji tentang kewujudan alam dan penelitian terhadap ciptaannya. Semakin sempurna sepengetahuan seseorang tentang alam, semakin sempurna pengetahuannya tentang ciptaan Allah. Jadi, apa yang kita dapat ringkaskan adalah falsafah bermaksud berfikiran yang bernas, rasional dan benar. Tujuan falsafah adalah untuk mencari kebenaran dan pedoman dalam kehidupan. Sementara itu, pengertian modal insan adalah modal bermaksud aset dan harta yang dimiliki digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Dan manakala modal insan pula ialah kualiti yang dimiliki seseorang yang menjadikannya produktif. Modal ini tidak boleh dipindah milik, malah memerlukan pelaburan kepada pendidikan, kemahiran, kesihatan serta latihan dan maklumat terhadap dirinya sendiri. Pembinaan modal insan yang tepat dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Assalamualaikum, saya Siti Aisyah akan membentangkan bahagian kepentingan membentuk modal insan dalam sesebuah negara. Masyarakat pembangunan modal insan berusaha untuk melahirkan lebih ramai modal insan kelas pertama yang akan menjanjikan sebuah tamadun yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Minda kelas pertama merujuk kepada masyarakat yang berpengetahuan, mampu berdaya saing, mempunyai budaya kerja yang cemerlang dan kekuatan moral. Kepentingan membentuk modal insan ialah dapat membantu negara untuk berdaya saing dan berdaya maju agar mampu dijadikan contoh oleh negara-negara di rantau Asia. Golongan muda merupakan golongan yang mempunyai potensi yang amat bernilai untuk dibangun kerana mereka boleh dijadikan benteng harapan untuk maju ke hadapan dan merupakan sumber penting dalam kemajuan sesebuah negara. Golongan ini dapat memastikan negara Malaysia setanding dengan negara-negara maju yang lain. Ekonomi negara akan berkembang dan meningkat hasil daripada sumbangan modal insan dalam mewujudkan sebuah negara yang membangun daripada pelbagai aspek. Tambahan pula, ia amat penting untuk menjana kemajuan negara Malaysia dalam semua bidang agar mampu menempa kemajuan dan perubahan pada negara dari pelbagai aspek penting serta meningkatkan kemahiran sosial dan interaksi bagi memperkukuh integrasi kaum.
Golongan middle kelas pertama akan mencuba melakukan perubahan yang drastik dari segi gaya hidup, adat resam, budaya, dominasi ekonomi dan kewangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, teknologi maklumat, media cetak dan elektronik terhadap masyarakat dalam kalangan rakyat Malaysia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia supaya selaras dengan taraf hidup masyarakat di negara-negara membangun yang lain. Selain itu, ia juga menjadi indikator atau penunjuk kemajuan sesebuah negara. Kita tidak nafikan pertumbuhan ekonomi yang pesat, penguasaan dalam ilmu sains dan teknologi, penerokaan ilmu pengetahuan dan penyelidikan merupakan asas yang penting kepada pembangunan modal insan. Tetapi, apa yang lebih penting ialah bagaimana insan dibangunkan. Allah SWT mengurniakan manusia dengan potensi yang amat berharga, iaitu kekuatan akal manusia untuk berfikir. Hasilnya, wujud ilmu dan kemahiran teknologi yang dapat dilihat pada masa kini, seperti kewujudan peralatan elektronik iaitu laptop, telefon pintar, komputer dan seumpamanya. Dengan meletakkan matlamat insan seimbang dan harmoni sebagai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, ianya menepati strategi pembangunan modal insan secara menyeluruh. Kesimpulannya, kepentingan membentuk modal insan dalam sesebuah negara perlu ditekankan agar dapat difahami oleh setiap masyarakat. Okey, saya Muhammad Nur Arsyad bin Supadi akan membincangkan mengenai teori epistemologi dalam membentuk insan yang berilmu. Menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu dan ilmu sebagai proses dalam usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Menurut Dagobert J. Runs pula, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metod-metod dan pengesahan pengetahuan. Sementara itu, Aziumardi Azra menambahkan bahawasanya epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metod dan pengesahan ilmu pengetahuan. Pertama sekali, dengan teori epistemologi, seseorang akan mendapat membezakan di antara ilmu yang benar dengan ilmu yang tidak benar. Apa yang kita dapat lihat di zaman kini, banyak orang yang mengambil ilmu yang salah. Dan pada akhirnya, semua pengetahuan yang dimilikinya itu adalah pengetahuan yang tidak benar. Dengan teori epistemologi, setiap orang dapat menapis dahulu setiap ilmu yang mereka dapat. Dengan teori ini, mereka dapat mensahihkan ilmu yang mereka dapat, di mana ilmu tersebut bukan sahaja ilmu yang mereka rasakan benar, namun ianya haruslah dibuktikan. Seseorang itu akan menjadi berilmu jika mereka menimba ilmu bukan hanya menurut kepercayaan mereka semata-mata, namun ianya adalah perkara yang berasas. Orang yang menganggap ilmu yang benar itu benar, padahal ianya merupakan ilmu yang salah, akan menjatuhkan martabat dirinya sendiri dan juga martabat ilmu. Yang kedua, teori epistemologi dapat mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya, melalui teori pragmatik dan pragmatisme. Melalui teori pragmatik, kita dapat melihat bahawa untuk mengetahui mengenai sesuatu, seseorang harus berfikir untuk membuat eksperimen untuk mengetahui keputusannya. Dengan eksperimen yang dijalankan, manusia akan sentiasa berfikir dan menghasilkan sesuatu yang baru. Dengan ini, ia mampu untuk membentuk insan dan individu yang berilmu berpengetahuan. Yang ketiga, teori epistemologi juga dapat membimbing seseorang untuk meletakkan sesuatu perkara di tempat yang wajar. Contohnya, aliran rasionalisme adalah perolehan ilmu
melalui sesuatu yang berbentuk logik. Ia dapat membentuk semula secara kritis segala ilmu manusia dengan mengaplikasikan pemikiran tulen asas. Dengan adanya rasionalisme dapat mendapatkan ilmu, seseorang akan lebih berhati-hati terhadap sumber perolehan ilmu dan akan mengkaji terlebih dahulu sebelum menerimanya sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir sekali, dengan teori epistemologi juga, seseorang akan menjadi lebih berilmu apabila mengetahui dengan lebih mendalam mengenai ilmu tersebut. Dengan teori epistemologi, jika hendak mendapatkan dan juga menjana sesuatu ilmu, ini bukannya satu proses yang mudah. Di dalam menjana satu-satu ilmu di dalam epistemologi, haruslah ada kesepaduan di antara akal yang rasional dan juga ilmu sains. Justeru, dengan teori epistemologi ini, seseorang individu akan dapat berfikir secara lebih kritis dalam menjana ilmu. Contohnya, dalam epistemologi juga, adanya persoalan-persoalan agama yang tidak mungkin akan dapat dibuktikan dengan sains dan akal logik. Namun, seseorang itu haruslah bahawa agama itu tidak terbatas sifatnya dan bukanlah sesuatu yang boleh dibuktikan. Dengan insan yang memahami perkara ini, sesuatu yang boleh dibuktikan, dengan insan yang memahami perkara ini, akan dapat melahirkan insan yang sentiasa berfikir dengan berada pada landasan yang benar, akan dapat mendalami setiap ilmu yang dipelajarinya. Baiklah, nama saya Muhammad Faiz Akmal bin Ali akan meneruskan perbincangan mengenai peranan ilmulogi dalam membentuk insan berilmu pengetahuan. Baiklah, insan yang berilmu pengetahuan adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Untuk menjadikan insan yang berilmu pengetahuan, peranan ilmulogi menjadi sumber utama untuk membentuk individu tersebut. Untuk ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematik sebagai hasil penelitian dengan menggunakan metod yang tertentu. Okey, baiklah, kita meneruskan pertama, iaitu peranan yang pertama dengan menggunakan kaedah epistemologi. Baiklah, dengan kaedah epistemologi, iaitu mengetahui sesuatu ilmu yang apa yang diingini dengan mendapatkan pengetahuan yang betul. Okay, peranan ilmulogi yang dapat kita membezakan penaklukan yang benar dengan yang salah. Apabila kita dapat menilai satu sumber atau perkara itu yang benar atau salah, ia akan menjadi pemakin kepada bentuk insan yang berilmu. Dengan kaedah induksi, didaksi, abduksi dan heuristik dapat mengembangkan fikiran dan pengetahuan insan. Epistemologi, pengetahuan yang menyasarkan diri pada sumber atau saraan tertentu seperti panca indera, akal atau verstand, akal budi, vernunft dan intuisi. Dari situ berkembanglah pelbagai macam-macam ilmu, iaitu school of thought. Peranan yang kedua, peranan ilmulogi dengan menggunakan kaedah metod ilmiah yang merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebutkan ilmu. Jadi ilmu itu didapati melalui metod ilmiah. Tidak semua ilmu disebut sebagai ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara untuk mendapatnya harus perlu mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Metod ilmiah merupakan eksperisi mengenai cara bekerjanya fikiran sehingga pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu dan yang diminta dari pengetahuan ilmiah, iaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusun merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Peranan yang ketiga iaitu ilmu yang dikaji secara ilmiah dan ditingkatkan perlulah dikembangkan dengan beragam strateginya, iaitu strategi yang perlu ada adalah strategi untuk pengembangan ilmu yang terdapat adanya pelbagai bentuk caranya. Kalau dengan ilmu yang dikembangkan ini,
secara strategi, kita dapat bahawa ilmu ni berkembang secara otonom dan tertutup, iaitu artinya pengaruh konteks yang dibatasi atau bahkan ia disingkirkan. Okey. Bukan itu saja, ia tidak hanya memberi kepada refleksi, tetapi ia juga memberi kepada justifikasi. Dengan ilmu yang dikembangkan ini, kita dapat saling meresapi dan saling memberi pengaruh untuk menjaga dirinya serta pertemuan-temuan yang agar kita tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Fahmi bin Syukri akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Yang seterusnya ialah konsep insan sejahtera dalam membentuk insan yang berilmu pengetahuan. Yang pertama sekali ialah pembangunan intelektual. Salah satu cabang utama falsafah iaitu epistemologi yang mana ianya berperanan untuk membangunkan manusia dan membangunkan intelektual dan pemikiran manusia. Wujudan konsep ilmu ini mampu meningkatkan dan memperkembangkan minda manusia, berfikir secara kritis dan kreatif serta memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain juga dapat mencapai teori ilmu yang dinyatakan. Yang kedua ialah pembangunan kerohanian dan emosi. Manusia yang berjaya bukan sahaja mereka yang cemerlang pada satu-satu aspek sahaja. Malahan istilah berjaya sebenar diukur pada kualiti rohaninya. Potongan ayat daripada surah Al-Mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Berdasarkan ayat ini, dapat difahami kekuatan dalaman seseorang merupakan kayu ukur bagi menentukan tahap kejayaan seseorang. Dan akhir sekali ialah pembangunan jasmani dan fizikal. Akal yang sihat berada dalam tubuh badan yang sihat. Oleh itu, pembangunan jasmani dan fizikal amatlah penting kerana jika tubuh badan sakit, ilmu yang banyak juga tidak boleh disebarkan. Oleh sebab itu, dalam kurikulum yang dirangka oleh FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah menyepadukan pendidikan jasmani, ditambah pula aktiviti kurikulum yang berbentuk kesukanan, kemahiran teknikal dan vokasional serta keusahawanan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya. Jadi saya Muhammad Yusuf bin Kasim akan merumuskan apa itu falsafah membangunkan model insan yang berilmu pengetahuan. Secara ringkasnya, kita tahu bahawa falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Dalam pada itu, dalam membentuk sesebuah negara yang bertamadun, pembentukan modal insan merupakan salah satu aspek yang amat penting. Modal insan negara merupakan elemen paling penting dalam mencapai misi nasional. Dalam pembangunan modal insan, ia memerlukan ilmu pengetahuan yang secukupnya bagi mendidik rakyat menjadi bangsa yang berpekerti mulia, mempunyai hemah yang tinggi, berjiwa besar, semangat cintakan negara serta mempunyai kekuatan jasmani dan rohani. Dalam membentuk individu yang cintakan ilmu, kita perlu melibatkan teori epistemologi. Dengan teori ini, seseorang akan dapat membezakan di antara ilmu yang benar dengan ilmu yang tidak benar. Di zaman kini, banyak orang yang mengambil ilmu yang salah pada akhirnya. Semua pengetahuan yang dimilikinya itu adalah pengetahuan yang tidak benar. Jadi, teori epistemologi ini mengajar kita bagaimana untuk memastikan sesuatu itu boleh dianggap sebagai ilmu ataupun bukan ilmu. Ilmu logik pula memainkan peranan penting dalam melahirkan insan yang berilmu pengetahuan. Ilmu logik merupakan asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat dan sihat. Ilmu logik juga adalah suatu perkara yang penting bagi memastikan kita memperolehi ilmu itu. Malah, ilmu tersebut adalah logik, iaitu betul dari sumber-sumbernya. Tiada penyelewengan dan tiada percanggahan antara yang lain. Seterusnya, dalam membentuk insan yang berilmu pengetahuan, konsep insan sejahtera menjadi salah satu elemen penting. Konsep insan sejahtera ini termasuk dalam pembangunan intelektual, rohani dan emosi serta fizikal dan jasmani. Kesimpulannya, dalam membangunkan modal insan yang berilmu pengetahuan,
Elemen-elemen seperti pembentukan model insan, teori epistemologi, ilmu logik dan konsep insan sejahtera perlu diterapkan dalam diri individu maupun masyarakat pada masa kini. Jadi sekian sahaja perbincangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.